Hari ini saya nak berkongsi mengenai ulat pemakan daun sawit. Ulat makan daun sawit ni dia selalunya adalah daripada order Lepidoptera lah, iaitu daripada kupu-kupu ataupun rama-rama. Okey, dan contoh-contoh ulat yang ada, kita ada ulat api, kita ada ulat bulu, dan kita ada ulat bungkus ataupun bagworm lah. Okey, dan ulat-ulat ni dia kesemuanya dia mengalami metamorfosis secara lengkap lah, ataupun complete metamorfosis. Maknanya dia daripada telur jadi ulat, kemudian dia jadi kepompong, dan selepas tu jadi rama-rama ataupun kupu-kupu lah. Untuk ulat bulu contohnya kita ada macam dasikira. Ulat ni memang ulat yang berbulu lah, ulat yang biasa kita tengok yang berbulu tu, dan dia pun ada yang kecil, ada yang besar kan, makan daun macam biasa. Apa yang menarik dia adalah kepompong dia lah. Kepompong dia akan menggunakan seed thread ataupun berbenang sutera. Kalau nampak kepompong macam berbenang sutera tu, memang itu adalah daripada ulat bulu lah. Okey, kemudian kita ada ulat api. Kalau Englishnya kita panggil nettle caterpillar lah. Kita ada contoh dia macam Sitoron niton, kita ada Sitotosia asigna lah. Dan apa yang menarik ulat ni, dia punya kaki tu dia macam slug sikit. Dia macam kita tak nampak dia punya jari kaki tu, kita tak nampak. Dia macam lintah lah kan. Dia macam lintah sikit, dia macam lembik-lembik macam lintah. Dan ulat ni satu lagi, dia memang ada tajam-tajam lah kan. Memang kita nampak sangat-sangat lah dia punya apa, sengat tu. Kalau kena memang sakit lah. Ini ulat yang paling sakit lah kalau antara semua ulat dari segi besar dia. Dan untuk kepompong ulat api ni, kepompong dia dalam bentuk bulat. Untuk masa dia nak menjadi kepompong, dia akan jatuhkan diri dia ke tanah. Dia akan cari kat tempat yang sesuai ataupun di celah-celah akar lah selalunya kan. So dia akan completekan dia punya kepompong kat situ lah. Untuk ulat yang ketiga ni, iaitu ulat bungkus lah. Ulat bungkus ni kalau orang putih kita panggil bagworm. Yang menarik dia, ulat bungkus ni dia memang duduk dalam bag lah, duduk dalam bungkusan. Dan ulat ni dia kalau yang kecil tu dia akan makan secara scraping lah, dia akan menggerik lapisan atas daun saja. Kalau yang besar tu memang dia akan makan keseluruhan daun lah sampai tinggal lidi dan sebagainya. Dan untuk ulat bungkus, hanya jantan saja yang akan berubah sampai menjadi kupu-kupu. Untuk betina dia takkan menjadi kupu-kupu. Maksudnya dia adalah wingless moth lah. Dia memang takkan ada sayap lah. Jadi jantan dia akan mencari betina tu, dan selepas dia orang mating, betina tu akan menghasilkan telur dalam kantung tu lah, dalam bag tu. Ulat ni kalau dekat ladang sawit, cara untuk kita kawal dia, sekarang ni kita ada banyak jenis lah. Kita boleh pakai BT, iaitu Bacillus thuringiensis, dengan cara semburan pada daun. Kita juga boleh pakai acifate. Acifate ni selalunya kita pakai trunk injection lah. Dan untuk sebelum ni kita pakai monocrotopos dan juga metamidophos lah. Itu pun untuk trunk injection. Tapi selepas ni kita galakkan ladang untuk tukar daripada monocrotopos dan metamidophos ni kepada acifate lah, sebab acifate ni lebih selamat sebenarnya. Okey, secara konklusinya, kiranya ada nampak ulat ni di dalam ladang kita, dan ulat ni serangan dia sangat teruk kalau kita biarkan. Dan antara kesan-kesan dia, daun sawit tu dia akan jadi macam terbakar. Dia akan berwarna keperangan, dia akan terbakar. Dan dalam masa 2 tahun tu, 50% daripada hasil sawit kita boleh menurun.